Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini kita terus tengok perbezaan part pertama teori had dengan perbezaan prinsip pertama. Kalau kamu tengok, saya memang ambil pada buku teks direct sebab ramai pelajar memang bagi tahu saya, ramai yang mesej saya. Ada yang Isra ada, Syafwan ada, kan? Ada yang Syazwan kan? Ada yang mesej saya, ada yang tuition lain pun ada juga yang mesej saya. Okey. Jadi kita tengok sendiri ya, kita tengok latihan kendiri 2.1 kat sini kan, iaitu nombor 1, cari had bagi setiap fungsi berikut apabila x hampir kosong. Ini senang sebenarnya kan. Apabila x hampir kosong, maksudnya kita terus buat A. Dia sama ya cerita dia, x kuasa 2 campur x tolak 3 kan. Okey, kat sini dia ada beberapa kekangan saja untuk had ni. Dia ada kekangan kan. Kekangan dia yang pertama adalah division by zero, iaitu pembahagian dengan kosong. Dia tak boleh bahagi kosong. Itu yang pertama. Tak boleh bahagi dengan kosong. Yang kedua, kalau ada punca kuasa ni, punca kuasa, jawapan dalam ni dia tak boleh negatif. Negatif tak boleh. Bahagi kosong tak boleh, negatif dalam set pun tak boleh. Benda tu. Dua ni antara kekangan yang selalu kamu akan jumpa dalam teori had ni. Kan? Kalau jumpa kekangan ni, maka mungkin kita kena buat apa? Yang pertama, mungkin kita kena factorize. Kan? Ataupun nombor 2, tak boleh juga, kita kena buat apa? Conjugate. Conjugate bahasa Melayu lah. Bahasa Inggeris dia conjugate, bahasa Melayu dia conjugate. Untuk nak settlekan benda ni je, masalah dia kekangan dua orang ni. Okay? Contoh macam soalan ni, dia tak ada kekangan. Dia direct je. Kan? Jadi kalau kita buat kat sini, had X menghampiri kosong, kita boleh anggap X tu sebagai kosong je. Simple je. Terus kita masukkan. Kat sini dia akan jadi kosong, kuasa 2, campur kosong, tolak 3. Terus dapat jawapan kita negatif 3. Ini senang. Ini asas semula sekali. Okay? Sama juga. B pun sama. Ini basic. Kan? Dia suruh cari apa? Had X menghampiri kosong. Bagi apa? Bagi, saya tulis soalan dulu ya, kan? X tambah 1, jawapan kita boleh masukkan saja jadi punca kuasa 2, kosong campur 1, tak ada masalah. Jawapan kita punca kuasa 1 dapat 1. Ini simple. Kan? Dia problem dia bila hanya melibatkan kekangan ni. Jadi yang simple-simple macam ni saya akan bypass terus. Kamu pun boleh buat. Kamu isi je. X menghampiri kosong, maksudnya anggap saja X sebagai kosong, settle masalah. Okay? Kita tengok yang ada problem sikit je sebab saya nak pergi dekat nanti. Masalahnya adalah perbezaan prinsip pertama. Itu yang kacau situ selalu. Okay, ni saya laju kan. Boleh Kalau kamu nak saya buat juga, kamu bagi tahu Okay. Nombor 2. Kita pergi nombor 2. Nombor 2 pun kita laju sekejap sikit. Yang A tu saya tak sentuh. A dengan B tu saya tak sentuh. Kamu tengok Okay. Saya terus pergi dekat C saja. Nombor 2 problem sikit dekat C. Situ. Tapi kat sini kalau kamu tengok, dia had X menghampiri negatif 3. Okay. Dia bagi X kuasa 2 campur X tolak 6 per dengan X campur 3. Kat sini yang wujud masalah dia. Dia start masalah dia. Apa masalah dia? Bila bawah ni kita gantikan negatif 3, maka bawah ni akan jadi negatif 3 campur 3 akan jadi kosong. Ini tak boleh ni kekangan kita yang pertama. Dia tak boleh sama kosong. Jadi apa cara nak buat? Pertama, kita cuba faktorkan. Itu kaedah dia. Kita cuba faktorkan. Jadi saya akan salin semula soalan tu sama dengan kat sini. Jadi had X menghampiri negatif 3. Saya akan faktor benda ni. Okey. Bila kamu faktor macam tu, kamu akan dapat 2 kurungan kat situ. Berapa ni? 3, 1, 2, 3. Tambah tolak. X tinggal pula. Lepas tu X tambah 3. Kamu faktor je macam biasa. Pakai kalkulator pun boleh, tak ada masalah. Tak payah tunjuk jalan kerja pun, faktor je. Okay. Bila kita dah faktor, baru kita potong. Yang tinggal adalah had
X menghampiri -3, yang tinggal adalah X tolak 2. Bila kita masuk, jawapan kita akan dapat -3 tolak 2 dapat -5. Yang ini yang penting. Kan? Bila yang ada apa? Ada terlibat dengan dia punya apa? Kekangan kita panggil. Terlibat dengan dia punya kekangan. Okey? Boleh Boleh cikgu. Boleh. Siapuan dah habis lah. Sampai mana dah siapuan? Saya baru sampai prinsip pertama tu. Oh, prinsip pertama. Okey. Ishraq, kau sekolah kau pun laju juga ni. Dah, saya santai je cikgu hari ni. Ya. Yang paling laju saya rasa kat sini Ali Ashazah. Ali Ashazah sampai mana dah Ali Ashazah? Kalau saya dah habis dah. Tapi tak berapa faham lah. Dah masuk bab 3 kan? Memang laju sikit tu. Pada sup. Saya dulu kat sekolah saya pun sama juga. Pada sup tu. Laju. Kan? Lepas tu tak tahu. Okey. Jom kita tengok terus. Kita ulang je pelan-pelan. Tak apa. Nombor 2. Masih lagi nombor 2. Kita pergi dekat apa? D pula. D. Kita tengok. Ada masalah dah dekat D. Kalau ada masalah, kita settlekan dulu. D kan? Nombor 2 kat sini. Had X menghampiri dengan 6. Dia bagi X tolak 6 per dengan X kuasa 2 tolak 36. Okey. Dia bila kita test dia untuk kekangan kita. Kita tak test atas. Contoh 6 tolak 6 kosong. Atas tak apa. Atas tak ada masalah. Masalah di bawah. Nampak? Bila kat sini jadi 6 kuasa 2. 36 tolak 36 kosong. Sama. Tak boleh. Dia tak boleh bahagi kosong. Kenapa? Mesin ni abang nak tengok. Korang ni bising betul. Jangan bising-bising. Tengok. Ya. Hai. Dah. Pergi main. Kakak. Nampak tak? Ya. Dah Okey dah. Pergi main. Tutup pintu. Larilah korang. Had X menghampiri 6 kat sini. Jadi kita kena faktor. Kita faktor X tolak 6. Bawah ni kita boleh faktor. Jadi apa bawah ni? Dia akan jadi X tambah 6. X tolak 6. Jadi matilah yang ini dengan ini tinggal 1 kat atas. Had X menghampiri 6. 1 per X tambah 6. Bila kita masuk 6 kat sini, jawapan kita akan jadi 1 per 12. Okey? Ini boleh. Dia memang factorize pun simple je dia bagi kan. Okey. Banyak ni. Saya kena laju sikit Okey. Kekangan ni ingat 2 ekor ni. Jaga-jaga kekangan ni. Nombor 2. Kita dah masuk dekat E. Kalau tak sempat salin ke bagi tahu tak apa. Jangan risau. E 2 had X kuasa 2 tolak 3X campur 2 per dengan X kuasa 2 tolak 4. X menghampiri 2. Tengok ada masalah tak? Ada. 2 masuk bawah. 2 kuasa 2. 4 tolak 4 kosong. Maksudnya kita kena settlekan dengan cara factorize juga. Saya factorizekan. Had X menghampiri 2. Okey, atas 2 kurungan. Bawah pun 2 kurungan kat sini. Bawah senang. X campur 2, X tolak 2. Atas, kalau kamu tengok saya buat manual benda ni saya buat manual calculator. Saya akan ambil ni 1 times 2. Nampak? Lepas tu saya isi X 1, 2. Simbol ni, minus ni dia pergi sini. Dua-dua ni, plus minus akan jadi minus. Itu cara manual lah. Zaman saya dulu memang manual ni kerja dia. Kan? Jadi kita akan nampak this one dengan this one akan settle. Yang tinggal apa? Had X menghampiri 2. X tolak 1. X tambah 2. Dapatlah jawapan kita. 2 tolak 1. 1. 2 campur 2. 4. Kan? Boleh tuan-tuan kamu tengok factorize ni biasa-biasa kalau kamu sangkut manually pakai je calculator. Jangan risau boleh buat. Kita terus dah masuk nombor 2 dah sampai F.
Ajar tak habis ni kakak nak belajar. Pergi. Pergi tulis. Dah jadi nursery ni. Aduh. Okey. 2F. Kamu tak dengar sangat kot dia orang menjerit sebab saya pakai earphone ni dia ada noise cancelling sikit. Okey. Had X menghampiri kosong untuk 1 tolak 2 tambah 2X tambah 1 per dengan 2X kuasa 2 tolak X. Dia problem kat mana? Problem dia bila kita letak kosong, tolak kosong akan jadi kosong kat bawah ni, maka dia akan jadi division by 0. Division by 0 tak boleh. Macam mana nak settle benda ni? Yang ini macam-macam. Pergi faktor tak dapat. Kan? Yang ini bila kamu tengok, kamu buat factorize, kamu tak akan dapat juga. Saya ada cerita dia. Jadi kalau tak boleh, nampak step kedua apa? Conjugate. Kan? Apa conjugate? Conjugate kita tengok belakang ni. Nampak kan? Apa benda conjugate ni? Conjugate biasanya dia menggunakan sistem yang mana A square minus B square equal to A plus B, A minus B. Ini dia pakai ni. Biasanya konsep conjugate yang paling ringkas dia akan pakai benda ni. Nampak? Kan? Sistem ni. Simple je. Iaitu apa? Kalau yang ini 1 tolak, kita kena gunakan tambah. Kan? Kat mana letak tambah? Kita letak kat sebelah dia. Kita darab saja. Yang mana yang atas ni, darab seorang satu atas bawah. Yang atas ni kita akan darab 1 tambah square root 2x tambah 1. Bawah pun kena darab benda yang sama. 2x tambah 1. Dua-dua orang ni kena duduk dalam kurungan. Itu kita panggil dia conjugate. Okay? Bila kita darab benda ni, apa jadi? Tengok sistem kita ni. Dia akan jadi apa? Bila benda yang sama, this one A, B minus, this one A, B plus. Di jawapan kita akan dapat A square minus B square. Jadi apa A square kita? 1 kuasa 2, 1 lah. Kan? Tolak square root. Kita square. Hilanglah square root dia. Yang jadi apa? Yang tinggal 2x campur 1. Ini saja yang tinggal di atas. Okay? Di bawah. Tak payah expand. Tak payah expand. Biar dulu. Kan? Nanti kita tengok kemudian. Tak payah expand lagi. Tulis dulu apa yang kita. 2x kuasa 2 tolak x kat sini. Kemudian ini tulis dulu tak apa. 1 tambah punca kuasa 2. 2x tambah 1. Okay. Kita settle satu-satu. Bila kamu tengok atas ni, kamu boleh settlekan atas. Apa jadi? Had x menghampiri kosong. 1 tolak 1 habis. Yang tinggal negatif 2x. Nampak? Kemudian kamu tengok. Yang ini masih lagi menghasilkan kosong. Okay? Jadi kita boleh faktor. X dengan X ni boleh faktor. Kalau kamu faktor ni, kamu akan dapat kat situ. X. 2x tolak 1. Kita tengok sini. Dan yang ini jangan kacau. Biar je. Sebab yang ini kenapa saya kata jangan kacau. Kalau kosong masuk, dia tak ada efek. Dia tak jadi kosong. Kalau benda tu, kalau kosong masuk, dia tak jadi kosong, yang kacau dia. 2x campur 1. Ini yang tinggal. Sebab apa? Ini dengan ini mati. Sekarang kita cek. Kalau yang ini masuk kosong, adakah jawapan dia kosong? Tak. Kalau yang ini masuk kosong, adakah jawapan dia kosong? Tak. Maksudnya settle. Dah boleh masuk. Syarat dia, dia tak boleh kosong tu masuk, bawah akan jadi kosong. Itu je syarat dia. Yang lain kau buatlah macam mana pun. Asalkan jangan jadi kosong. Jadi selesai lah. Jadi apa jawapan kita? Bila yang ini masuk, negatif 2. Bawah. Masuk kosong dalam ni, apa jadi? Negatif 1. Masuk kosong dalam ni, apa jadi? 1 campur 1, 2. Cuba tengok betul-betul. Nampak? Masuk kosong je, dia akan jadi apa? 1 punca kuasa 1, 1 campur 1, 2. Okey. Sekarang, negatif dengan negatif mati. 2 dengan 2 mati. Siapa yang tinggal? 1. Itu cerita dia. Panjang sikit. Tengok perjalanan dia. Macam mana kegunaan conjugate tu. Okey? Boleh?
Kalau mula-mula tengok ni, itu jam tu. Benda ni kau belajar masa form 4 dulu. Kan? Dekat cert. Yang tu kadang-kadang dah lupa. Dekat cert dia dah lupa kan. Ada setengah tu kadang-kadang dia belajar dekat cert tu sekejap sangat. Dia lalu je. Lalu. Bila sampai kat sini, kamu kena refer semula tengok. Kan? InsyaAllah boleh faham kan. Okay. Kita pergi terus dekat apa? G. F dah. Pergi ingat ni. Yang merah atas ni saya tak padam. Kena ingat ni. Kita masuk yang seterusnya kat sini, nombor 2G. Kat situ kalau kamu tengok, dia bagi had X menghampiri 4, X tolak 4 per dengan punca kuasa X tolak 2. Masih lagi problem dia kat mana? Kekangan dia bawah ni. Kalau 4 masuk, yang ini akan jadi 2. 2 tolak 2 akan jadi kosong. Tak boleh. Jadi tak boleh masuk direct. Jadi kita kena gunakan conjugate. Conjugate siapa ni? Siapa yang kita nak settle? Nak pakai atas bawah? Kita akan settlekan cert tu. Cert tu yang saya nak settlekan, nampak? Jadi macam mana nak buat? Kita try gunakan macam tadi juga cerita dia. Jadi sekarang ni fokus kita dekat Mamat ni. Bukan Mamat ni, Mamat ni. Sebab saya tak suka nampak benda ni. Kan? Kamu boleh buat try and error. Tapi ni benda ni benci. Dibenci. Jadi apa kita buat? Kita terus ni, ini. Begitu. Ini akan jadi apa? Punca kuasa 2X tambah 2. Punca kuasa 2X tambah 2. Nampak? Apa jadi kat bawah ni? Akan jadi had X menghampiri 4. Yang atas jangan usik lagi, biar dulu. Tulis dulu. X tolak 4. Punca kuasa X campur 2. Tak ada masalah. Per dengan sini. Yang bawah ni, dia akan jadi apa tadi? Ni. Yang ni tinggal apa? X tolak. Yang ini akan jadi 4. X tolak dengan 4. Nampak? Jadi apa yang kamu terus nampak? Terus nampak. Boleh potong. So, apa yang tinggal? Bila 4 masuk, apa jadi dengan dia? Dia akan jadi punca kuasa 2, 4 campur 2. Jawapan kita akan jadi 4. Boleh faham kan? Tengok. Dia sebenarnya try lah. Kamu akan nampak benda tu. Oh, ni. Yang ini kena buat. Kamu try. Kalau tak dapat juga, okey, salah. Yang ni pula. Kita kena try, tak apa. Dalam exam kadang-kadang kalau dah biasa buat, kamu akan buat sekali buat je. Tapi kalau tak biasa, kadang-kadang cikgu pun kadang-kadang sekali buat tak dapat, buat yang kedua. Dia test. Sebenarnya antara satu tak jadi dengan kali kedua tu tak jauh. Masa dia tak banyak. Tapi kalau dah biasa, bila dah biasa buat, kita nak sekali kita test dapat terus. Itu penting kan? Okey. G, kita terus pergi dekat H kat situ. Saya padam ni boleh? H. Dia dah sampai 2H. Had X menghampiri 3. 3 tolak punca kuasa 2. Dua X tambah 3 per dengan X tolak 3. Itu sama tak cerita dia? Bila 3 masuk kat bawah, tak boleh. Si kamu tengok gambar tu dah, kamu dah tahu dah. Bila dah 2 kali buat dah nampak. Yang ni. Confirm dia. Betul? Try tengok. Apa jadi? Itu kurung. Bagi nampak semua. Yang ni akan jadi 3 tambah punca kuasa 2. 2X tambah 3. Bawah sama. 3 tambah punca kuasa 2. Set 2X campur 3. Apa jadi? Sama dengan masih lagi had tak masuk lagi. Kan? 3 yang ini. Ni. Akan jadi A kuasa 2 9. Tolak dengan set hilang. 2X tambah 3. Hati-hati tolak. Dia kena letak bracket. Kalau tak nanti salah buat kan. Per dengan. Yang ni jangan usir lagi. Biar dulu. X tolak 3.
3 tambah 2x tambah 3 kat situ. Okey. Sampai kat sini kamu akan nampak kat atas ni bila kita selesaikan kat sini, kita akan dapat x menghampiri 3. 9 tolak 3 akan dapat 6 tolak 2x. Okey. Yang ini kita padam. Ni padam pula. Salin je, jangan padam pula. Salah sebut. Okey. 3 tambah 2x campur 3. Okey. Sekarang kita test tengok. Kalau kamu tengok kat sini. Yang ini kalau 3 masuk kat sini. Dia tak ada masalah. Dia tak wujud kosong. 3 masuk sini masih lagi kosong. Jadi mungkin kita mesti factorizekan untuk settlekan dia orang ni. Dan kita akan dapat 6 dengan 2. Kita boleh faktorkan 2. Nampak? Kita boleh faktorkan 2 kan. Bila saya faktorkan 2. Saya potong ni senang. Saya buat 2. Yang tinggal apa? 3 tolak x. Masih tak boleh potong nampak? Apa problem kita? Yang ini x tolak 3. Ini 3 tolak x. Masalah kita kat sini adalah simbol. Kan? Yang ini negatif, ini positif. Jadi apa kita buat? Kita keluarkan negatif tu. Negatif ni keluarkan, letak kat 2. Maka bertukarlah dia orang ni yang dalam ni jadi negatif positif. Dah sama. Itu cerita dia kita nak bagi mati je. Pam. Dah boleh mati. Nampak? Baru boleh masuk. Jadi bila 3 masuk, yang atas akan jadi masih negatif 2. Yang bawah akan jadi 3 campur punca kuasa 2. 2 kali 3, 6 campur 3, 9. Dapat jawapan kita tu negatif 2 per dengan 6. Kecil kan? Negatif 1 per 3. Kan? Boleh faham? Cuba tengok. Yang ni kan dia pertukaran simbol ni kadang-kadang masalah sikit. Kena hati-hati. Boleh? Okey. Kita teruskan tengok dah sampai dekat H dah I. Sampai ke I. Okey. Padam dia biasanya kamu dah faham dah yang mana yang dah buat latihan ni. Homework ni dah buat, dah hantar. Kan? Dia nampak lah cerita dia. Kali kedua dia nampak, dia lagi bagus. 2 kali nampak. Okey. I. 2I kat situ. Kita tengok cerita dia adalah had X menghampiri negatif 2. Okey. Apa cerita dia? X campur 2 per dengan set 5X campur 14 tolak 2. Okey, kita cek tengok. Ada kekangan tak? Tengok. Negatif 2 masuk sini. Bila negatif 2 masuk sini, dia akan dapat apa? Negatif 2. Negatif 10 akan dapat 4. 4 punca kuasa 2, 4. 2 tolak 2, kosong. Tetap kosong juga. Bila kosong, tak boleh. Kita kena selesaikan. Salah satu cara dia. Nampak set je, automatik kita dah faham lah cerita dia. Kita akan guna apa? Conjugate. Kan? Apa conjugate tu dia? Buat bracket. Yang ini. Set 5X campur 14. Kan? Okey. Dengan apa? Tambah 2. Ini sama juga. Set 5X campur 14 tambah 2. Itu kita pakai dia punya conjugate dia kan. Okey, dah selesai. Tulis, kita settlekan. X menghampiri negatif 2. Yang atas ni jangan kacau. Biar dulu. Okey. Yang bawah ni. Yang bawah ni kita kasih settle. Ni dengan ni formula kita akan guna formula atas ni. Jadi kita akan dapat apa? 5X campur 14. Okey. Tolak 4. Itu yang kita dapat kat sini kan. Jadi bila kamu settlekan yang ini. Saya potong sini tu lah jimat. Sebab tak cukup ruang potong sini. Kita akan dapat apa ni? 5X campur 10. Potong lagi boleh faktor 5X campur 2. Tapi kamu jangan buat macam ni lah exam. Tapi dalam saya rasa kalau exam SPM jalan je, selamba je. Kan? Potong yang penting ni nak pergi nampak. Ni dengan ni mati. Kan? Apa yang tinggal pergi bawah ni terus. Kan? Had
X menghampiri negatif 2. Apa yang tinggal kat atas? Yang tinggal kat atas adalah set 5X tambah 14 campur 2 per dengan yang bawah yang tinggal adalah 5. Masukkan siapa? Negatif 2. Bila negatif 2 masuk, terus kita akan dapat jawapan kita. Punca kuasa 5 kali negatif 2 campur 14 campur 2 per 5. Negatif 10, 4. Punca kuasa 4, 2. 2 campur 2 sama dengan 4 per 5. Okey. Cuba kita tengok sekejap kan. Boleh? Kita nak masuk nombor 3 pula. Nombor 3. Okey, sekejap saya tengok anak saya sekejap. Ambil penyapu je. Jom. Ambil penyapu. Habis dia buat sepah kat luar tu. Okey. Sekarang kita masuk nombor 3 dah. Nombor 3. 3 sini A cari nilai. Masih cari nilai. A had X menghampiri 0. X kuasa 2 tolak 2X per dengan X kuasa 3 tolak 4X. Okey. Kat sini kalau kamu tengok sistem dia maksudnya bila kosong masuk bawah ni akan kosong. Atas pun kosong. Dia syarat dia bukan sebab kosong bahagi kosong. Sebab bahagi kosong saja. Atas boleh kosong. Tapi bawah tak boleh kosong. Jadi saya terus buat kat tepi ni sama dengan had X menghampiri 0. Yang ni kita boleh faktorkan X. Faktorkan X. Kita akan dapat X tolak 2. Yang bawah pun kita boleh faktorkan X. Kita akan dapat X kuasa 2 tolak 4. Ni kamu kena nampak kat sini. Bila kamu nampak yang ini, kamu kena cam. Benda ni juga. Formula yang sama juga. Nampak? Yang ini. Dia boleh pecah lagi ni. Ni boleh pecah lagi. Saya buat. Potong dulu lah. Nah, jimat tulis. Had X menghampiri 0. X tolak 2. Bawah ni kita boleh pecah jadi X tambah 2. X tolak 2. Yang ini kena cekap. Nampak? Okey. Jadi yang tinggal apa? Dah boleh masuk. Iaitu kita masukkan 1 per 0 campur 2 dapat 1 per 2. Boleh? InsyaAllah. B pun sama. Kita tengok B. Cuma B dia kena faktor. Dia lain sikit B. 3B. Kita masuk 3B kan. Padam. Okey. Tiga B had X menghampiri 3. X kuasa 2 tolak 4X campur 3 per dengan 2X kuasa 2 tolak 5X tolak 3. Kat sini kan. Cuma kat sini kita perlu faktor dua-dua orang kat sini. Dua-dua orang faktor. Jadi kalau kamu sangkut faktor, kamu ambil kalkulator pun boleh. Contoh. Ni kalau guna kalkulator kan. Guna kalkulator kita buat terus bracket 2 ni. Ini guna kalkulator. Ambil je kalkulator terus. Kita buat faktor macam biasa. Yang mod pakai equation tu. Equation kita pakai apa? Degree Degree 2. Masuk atas 1. Negatif 4. 3. Yang pertama yang atas akan dapat X3. X3 kita masuk X tolak 3. 1X tolak 1. Okey. Yang bawah pula 2. Negatif 5. Negatif 3. Jadi kita akan dapat sama juga X tolak 3 dengan negatif 1 per 2. X campur 1, 2. Okey. Ini kamu cekap buat ni. Kamu tekan kalkulator je. Itu buat kat tepi, jangan usik ni. Baru buat jalan kerja cantik. Sama dengan had X menghampiri 3. Salin je.
X tolak 3, X tolak 1 per X tolak 3 dengan 2X campur 1 potong. Okey, kita test. Berlaku tak kosong kalau 3 masuk? Dah, tak berlaku kosong. Bila tak berlaku kosong, ganti je. Jadi kita akan dapat 3 tolak 1 per 2 kali 3 campur 1 sama dengan 2 per dengan 7. Selesai. Faktor tu penting. Masa faktor kan. Okey. C. C sama juga. Masih lagi menggunakan faktor. Padam kan. Okey. Nombor 3 C. Had X menghampiri 3. X kuasa 3 tolak 5X kuasa 2 campur 6X per bawah tu adalah X kuasa 2 tolak 3X. Kat sini saya akan ringkaskan macam biasa je. Faktor biasa. X, X, X. Kita boleh keluar X. Faktor biasa. Jadi X akan tinggal X kuasa 2 tolak 5X campur 6 per. Yang ni pun ada X, ada X. Kita boleh keluarkan X. X tolak 3. Ini potong dulu. Yang atas tu kita dah boleh faktor dah. Di atas tu kita dah nampak faktoran dia. Had X menghampiri 3, 2 bracket per X tolak 3. Yang ini 6. Maksudnya 2 darab 3. 6 2 darab 3 kan. Jadi saya akan masukkan 2, 3 tolak. Dia boleh mati? Nampak? Jadi yang tinggal apa? Dah boleh masuk. Terus kita masukkan 3 tolak 2 sama dengan 1. Kan? Okey. Sampai D. Kita jumpa semula yang tadi kita panggil apa? Conjugate tadi lagi sekali. Jom tengok D kejap. Nombor 3 D. Had X menghampiri 0, 5X per dengan 3 tolak punca kuasa 2, X tambah 9. Okey. Kat sini dia ada problem bila apa? Kita tengok. Kita check dulu. Ada problem tak problem kan? Dengan buat tu saya check dulu. 0 masuk atas 0. 0 masuk bawah. 9. 9 maksudnya punca kuasa 2, 9 akan dapat 3. 3 tolak 3, 0. Tak boleh. Tetap tak boleh. Jadi kita akan buat conjugate dia. Bracket. Semua kurung. Sini akan ambil apa? 3 tambah X tambah 9. 3 tambah X tambah 9. Dia dah biasa buat ni. Kamu dah banyak kali contoh kita buat. Dah senang sikit lah. Had X menghampiri 0. Jangan usik dia. 5X. 3 tambah punca kuasa 2 X campur 9. Bawah kita ni akan jadi. Formula ni. Dia akan jadi 9 tolak kurungan. Okey. Iaitu X campur 9. Jadi kalau kamu tengok. 9 tolak 9 habis. Yang tinggal negatif X. Saya tulis semula. Negatif X sama dengan. Had X menghampiri 0. Yang ini saya potong. Yang tinggal apa? Negatif X. Negatif X. X dengan X saya potong lagi. Yang tinggal negatif saja. Negatif maksudnya negatif 1. Jadi saya naikkan ke atas lah. Negatif 5. 3 tambah punca kuasa X campur 9. Ini cerita dia yang tinggal. Masukkan 0. Tak ada masalah dah. Masuk 0 je kita terus dapat jawapan sama dengan negatif 5. 3 tambah punca kuasa 2, 9. Jawapan akan dapat negatif 30. Boleh? Okey. Kita terus. Okey, cuba kamu jawab. Tengok. Kamu try yang belum buat lah. Yang belum buat. Kalau dah buat tu tak apa. Nak buat sekali tak apa. Yang tinggal lagi 2 iaitu E dan F. Try kejap. Try.
Boleh Oh, jadi tongkang pecah kat luar tu. Kan? Budak-budak tu habis dia punggah. Sepahkan habis. Boleh ke? Kita dua Sekejap. Saya salin dulu. Kakak tak nak sapu. Adik sapulah, adik sapu. Tak apalah, sikit-sikit. Buat pelan-pelan. Okey? Kita sambung terus boleh dapat. Dapat tak ni? Yang pertama 4. 4 kalau masuk sini 8 tolak 4 2. Set 8 tolak 4 set 2. Ini betul ke saya salin ni? 8 tolak 4. Okey, betul. 8 tolak 4 4. 4 2 tolak 2 kosong, tak boleh. Okey, sama juga kita pakai conjugate kat atas ni. Jadi conjugate kita adalah apa? 2 tambah set 8 tolak X. Jadi 8 pula X. Okey. Dengan bawah dia sama juga. 2 tambah set 8 tolak X. 8 jadi X pula. Okey. Ini kurungan. Kurungan. Yang tinggal apa? Had X menghampiri 4. Okey. Yang atas ni tak ada masalah. Biar dulu. X tolak 4. Ni 2. Campur se-8 tolak X. Bawah ni kita settle dulu. Formula kita yang ini. Jadi 2 akan jadi 4. Tolak kena letak dalam kurungan. 8 tolak X. Jadi kita settle tengok. Apa kamu dapat sini. Yang ini kalau kamu tengok. Dia akan jadi apa? Negatif akan jadi X. 4 tolak 8 maksudnya negatif 4. Ni habis. Jadi kalau kita potong dengan ni pula. Selesai cerita dia. Sekarang dah boleh masuk. 4 dah boleh masuk. Jawapan kita 2 tambah 8 tolak 4 akan dapat 2 tambah 2 sama dengan 4. Okey. Masa settle tu dia akan nampak cerita dia. Boleh? Tengok yang ni pula. Ni sama. Sama cerita dia sama. Ini set X tambah 2 campur 3 per set X campur 2 campur 3. Kurungan. Jadi saya gambar sini. Had X menghampiri 7.
Yang atas jangan usik. Yang atas jangan usik. Yang bawah jangan usik lagi. Yang atas ni, sebab dah boleh pakai formula ni, kita buat dia dulu. Jadi atas tu dia akan jadi apa tu? X tambah 2. Yang ini akan jadi tolak dengan 9. Kuasa 2, kuasa 2 kan formula dia. Okey. Bawah biar dulu. X tolak 7. Salin saja. Punca kuasa 2 set X tambah 2 campur 3. Jadi kamu akan nampak terus yang atas tu. Ni. Kan? Dia akan jadi apa? X tolak 7. Potong dengan ni. Sebab dah boleh masuk. Siapa? 1 kat atas. Tak ada orang. Yang bawah akan masuk. Punca kuasa 2. 7 campur 2. Campur 3. Jadi akan dapat 1/9, 3, 3, 6. Panjangnya. Okey. Selesai. Boleh? Okey. Kita masuk nombor 4. Okey, nombor 4. Jadi formula yang penting cerita dia ni. Ya, tak apa. Nanti ayah bagi. Yalah. Okey, kat sini kita pergi dekat nombor 4. Nombor 4 ni dia knowledge sikit. Ada cerita knowledge sikit. Dia ada bagi graf kat sini. Tengok graf dia. Kan? 1, dekat 1 tu ada bulat. Tarik naik. Kat 1. Lepas tu 2, tak ada apa. 3, tak ada apa. 4. 4 bulat dia hitam. Dia cross naik. Kemudian dia ada kat sini 3 dia titik, tu 5. Cerita dia. Pergi main dulu, pergi main. Okey. Nombor 4A, berdasarkan graf, nombor 1, cari F0. Yang ni dia kata graf ni adalah Y sama dengan Fx lah. Y sama dengan Fx. Semua graf ni lah. Y sama dengan Fx kan. Jadi, dia nak apa? F0. F0 maksudnya ni, kosong. Bila kosong, yang ini tak ada. Bulat putih tak kira. Kita pergi dekat tu bulat hitam. Jadi F0 wujud dekat bulat hitam tu. Jadi cerita kita F0 terus kita ambil sama dengan 4. Itu okey. Tentukan sama ada had. Ini soalan dia. Soalan kebat dia. Iaitu tentukan sama ada had X menghampiri kosong untuk Fx wujud ataupun tidak. Okey, apa syarat had nak wujud? Had nak wujud, dia mesti daripada kiri ke kanan menghampiri kosong kena ada. Daripada kiri ke kanan ni menghampiri kosong dia kena ada. Okey, contoh kat sini nilai dia lah. Contoh kat sini bila daripada kanan dia masuk bulat ni hitam, maksudnya benda tu wujud. Dia menghampiri dia wujud kat situ. Tapi sini tak boleh. Bila dia masuk je benda ni bulat putih. Maksudnya F0 kat sini tak wujud. Bila F0 sini tak wujud, maksudnya had dia tak wujud. Had dia akan wujud kalau orang kiri, orang kanan masuk, dua-dua akan berlaku apa? F0. Kalau sebelah aja masuk, sebelah lagi tak boleh, dia tak dapat. Dia tak boleh wujud had tu kan. Had ni, jawapan dia apa? Tidak wujud. Tidak wujud. Kenapa? Dia punya apa? Nilai X menghampiri kosong dari kedua-dua belah tidak wujud. Dia hanya wujud sebelah. Jawapan kita dari kedua-dua belah tak wujud. Dia kalau nak jadi benda tu dia kena had dia kena masuk melalui kedua-dua belah. Iaitu daripada sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau dua-dua baru boleh. Sebelah tak boleh. Okey? B, had X menghampiri negatif 1. Had X menghampiri negatif 1. Okey? Kita tengok kat mana cerita dia X menghampiri negatif 1. Kita ambil lebih kurang sama dengan negatif 1 kat situ. Negatif 1 dia bagi kat sini. Jadi maksudnya kat sini wujud. Bila wujud, kita terus ambil saja cerita dia sama juga dengan
had X menghampiri negatif 1, Fx. Bila wujud, dia sama terus dengan F negatif 1. Siapa F negatif 1? Jawapan kita 2. Kan? Yang ini sebenarnya nak faham dia lah. Nak faham cerita dia. Sebenarnya simple je jawapan dia. Nombor 2 sama kat cerita dia. Nombor 2, had X menghampiri 5. Tengok ada? Ada, nampak? Daripada kiri kanan ada. Ada maksudnya kita suruh ambil Fx sama juga dengan F5. Siapa F5? Jawapan kita situ 3. Kan? Ini tamatlah lebih kurang lah teori had macam ni. Aduh, kejap lah. Korang ni. Kacau budak-budak ni. Time ni lah dia nak kacau. Tadi dia tak kacau pun. Okey, kita masuk seterusnya bahagian kedua kita hari ini, iaitu melibatkan pembezaan dengan prinsip pertama. Okey, ini simple je. Saya cerita lebih kurang Itu prinsip pertama. Pembezaan dengan prinsip pertama. Kamu jangan silap lah, faham Pertama, nanti kamu akan belajar satu lagi, dia panggil terbitan pertama. Terbitan lain, senang. Ada formula. Prinsip formula dia, yang ini memang dia bagi formula dia. dy dx sama dengan had delta x menghampiri kosong. Dia punya cerita ni. Delta y per delta x. Dia ada bagi formula kat situ. Formula dia kat sini sama juga dengan had delta x menghampiri kosong. Dia kata f x tambah delta x tolak fx per dengan delta x. Okey. Apa saya buat? Saya nak cerita basic dulu. Asas dia. Asas benda ni yang kita panggil prinsip pertama. Prinsip pertama ni lah yang menunjukkan macam mana pembezaan ni wujud. Zaman daripada zaman tak tahulah zaman bila. Masa mula-mula diperkenalkan. Saya pun tak tahu mana datang formula ni. Kan? Yang saya tahu, saya belajar-belajar dulu kat universiti pun. Saya belajar ni kat universiti tau. Benda ni kat universiti belajar. Kamu belajar tingkatan 5, dahsyat. Okey? Kita tengok cerita dia, pembezaan prinsip pertama. Syarat dia, yang atas ni je paling penting. Nampak? Okey? Jadi cerita dia, nak dapat dy dx, ini kita panggil dia pembezaan, nak dapat dy dx, kita kena ada delta y per dengan delta x dulu. Okey? Tengok macam mana cerita dia. Contoh ambil yang nombor 1. Nombor 1, dia bagi a y sama dengan x. Okey, kamu tengok step dia. Ini saya gunakan teknik paling basic sekali. Langkah pertama apa saya buat? Dekat y ni saya akan plus delta y. Dekat x ni saya akan plus delta x. Itu langkah pertama. Kita tambah seorang y dapat delta y, x dapat delta x. Lagi ramai x, lagi ramai dapat. Jadi kat sini dia akan berlaku y tambah delta y sama dengan x tambah delta x. Okey? Fokus kita apa? Ni. Saya nak dapat benda ni. Nak dapat apa? Delta y per delta x. Sekarang saya ada apa? Y tambah delta y. Saya nak delta y per delta x. Y nak tak? Y tak nak. Bila y tak nak, saya akan pindahkan y ke sebelah. Pum, tolak y. Nampak? Bila saya letak macam tu, maka yang jadi kat sini adalah delta y sama dengan x tambah delta x tolak dengan x. Kenapa tolak x pula tadi y? Y sama dengan x. Itu step kedua.
Nampak? Kat sini kamu akan nampak cerita dia. Apa jadi kat sini? Bila buat macam ni, kamu akan nampak X tolak X habis. Yang tinggal apa? Delta Y sama dengan delta X. Yang tinggal. Okay? Yang kita nak apa? Delta Y per delta X. Step seterusnya adalah kita per dua-dua belah dengan delta X. Per. Yang tinggal apa? Oleh sebab itu, delta Y per delta X sama dengan 1. Kat situ. Okey. Jadi, baru kita letak last kali. Maka, had delta X menghampiri kosong bagi delta Y per delta X sama dengan kosong tak ada tempat nak masuk. Tempat 1. Jawapan kita terus saja dapat 1. Itu cerita dia. Nampak? Ini contoh pertama ni. Kamu akan nampak step dia. Yang saya nak highlight sini adalah step dia. Step pertama apa? Ni. Tambah delta Y tambah delta X. Step pertama. Yang kedua. Ni. Y pindah sebelah. Ni. Settle. Yang ketiga. Bahagi dengan delta X. Lepas tu, formula. Itu cerita dia. Nanti kita tengok 2-3 contoh. Saya tak pakai formula ni lagi. Tak pakai ni lagi. Nanti kita pakai ni. Saya pakai ni dulu. Okey. Ni kita tak pakai fungsi. Kita pakai pembezaan asas utama dia. Contoh tengok 5. B, Y sama dengan 5X. Okey, apa cerita dia? Tengok, yang pertama apa? Kita tambah Y tambah delta Y. 5, dekat X ni. Ini kena buka. Dekat X ni kena buka. X tambah delta X. 5 tak ada kaitan dengan cerita ni. Jadi kita akan dapat apa kat sini? Potong Y. Bawa sebelah akan jadi apa? Tolak Y. Pergi bawah. Delta Y sama dengan expand 5X tambah 5 delta X. Tolak siapa Y? 5X. Dia akan dapat benda yang sama ni. Kat sini seterusnya apa? Per dengan delta X. Per dengan delta X. Yang tinggal apa? Sama dengan 5. Okey, baru masuk. Oleh sebab itu, had delta X menghampiri kosong untuk delta Y per delta X adalah dy dx. Ini formula. Oleh sebab itu dy dx sama dengan had delta X menghampiri kosong 5. Jawapan dapat 5. Cerita dia. Nampak? Banyak mana pun dia bagi. Tapi bila dia melibatkan, dia kacau bila apa? Dia melibatkan ada kuasa. Kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4 kau koyak kertas lah. Confirm kau koyak buang. Kalau kuasa 4 nanti kita tengok kenapa. Kuasa 3 tu boleh tahan lagi kan. Kuasa 2 tu boleh. Kuasa besar je, dia terus out. Boleh nangis buat soalan ni kan. Okey. Saya terus lompat dekat D ya. D kan. 6X kuasa 2. Tengok. D. Y sama dengan 6X kuasa 2. Okay, kita tengok kejap. Okay, ini guna konsep saya dulu. Cerita dia. Bila kita dapat benda ni. Apa kita buat kat sini? Yang ini akan jadi apa? Y tambah delta Y. 6. Yang ini akan jadi X tambah delta X kuasa 2. Yang ni yang kacau. Dia kacau kat sini cerita dia. Okey. Sama. Pam. Pergi sebelah. Tolak dengan Y. Bawah. Delta Y sama dengan 6. Yang ni kena expand. Ni menatang ni kena expand. Ini saya tulis. Tolak 6X kuasa 2. Y Okey. Ni nak kena expand. Bila kita expand dia akan jadi apa? X kuasa 2 tambah 2X delta X. Ni kena hafal ni. Tambah dengan bracket delta X kuasa 2. Okey. Kejap. Saya tulis bagi cantik. Kamu pun nampak sikit.
Okey. Jadi kat sini kamu kena apa? Kalau X tambah delta X kuasa 2 macam ni, kan? Kita expand, kita akan dapat apa? X kuasa 2 campur ni maksudnya 2X delta X campur dengan yang ini kuasa 2 kena dalam kurungan. Yang tu yang saya tulis tu. Kecil saya tak nampak sangat. Mungkin nampak besar belah sini. Benda ni okey. Kemudian baru saya expand. Bila saya expand kat sini, kamu akan nampak cerita dia akan jadi 6X kuasa 2 campur 12X delta X campur 6 delta X kuasa 2. Tolak 6X kuasa 2. Yang ini dengan yang ini mati. Okey. Kemudian dah siap benda ni, bila dah mati kan, last kali kita buat apa? Bagi dengan delta X. Delta Y per delta X. Jadi belah sana pun akan per delta X. Sorang-sorang. 12X per delta X. Campur 6 delta X kuasa 2 per delta X. Baru kamu nampak. Okey. Dia akan dapat apa sini? 12X campur 6 delta X. Itu delta Y per delta X kita. Jadi masuklah had kita. dy dx sama dengan had delta X menghampiri kosong untuk dia ni. Jadi maksudnya apa? Yang ini akan gantikan dengan kosong. Jawapan kita terus yang tinggal apa? 12X. Boleh faham? Cikgu. Ya. Kenapa cikgu tak ajar macam dia differentiate cara biasa cikgu, macam 2 tu kuasa bawa depan jadi darab 12X. Oh, tak boleh. Ini prinsip pertama. Kena ingat. Jangan Dia silap. dia kena tunggu dulu cikgu. Kena. Kalau soalan tu beritahu kamu, dia suruh bezakan dengan prinsip pertama, memang kena buat yang ni. Sebab tu orang tak suka yang ni. Nampak? Yang formula tu kita panggil dia terbitan. Terbitan pertama. Nampak? Bila kamu dah belajar terbitan pertama, yang kamu pakai formula darab depan tu kan? Bila kamu dah belajar terbitan pertama, maksudnya jalan kerja kamu ni nak dapatkan jawapan dia je. Ini kita panggil terbitan pertama. Nampak? Daripada benda ni nanti, ni terus begini je. Sebab tu saya tulis warna biru. Bila kamu dah belajar terbitan pertama, warna hitam ni tak wujud. Cuma beza dia apa? Prinsip pertama, 3 markah. Terbitan pertama, 1 je markah. Beza dia. Nampak? Sebab apa? Dia ada formula. Okey? Sebab tu kamu tengok. Mula-mula je pembezaan ni. Sebab tu kalau kamu tanya siapa-siapa pun, abang ke kakak kamu ke belajar sebelum ni, pembezaan macam ni, susah tak? Susah. Sebab apa? Masa mula-mula belajar dia jumpa, Allah, susahnya binatang ni. Jumpa binatang ni. Yang ini yang susah sikit. Lepas tu, bila kita dah ada formula, benda tu jadi senang lah. Kemudian. Okey? Cuma dalam silibus kamu ada prinsip pertama. Jadi soalan exam kamu ada prinsip pertama. Bila ada prinsip pertama, maksudnya dia kena buat. Kalau dia kata prinsip pertama, kena buat macam ni. Kalau tidak, rugi. So markah dia besar ni, yang ni sikit. Okey? Okey. Boleh okey. Dia problem ni kat sini sebenarnya saya beritahu kamu. Kuasa 2 nampak. Bila kuasa 2 ni ni nak expand ni. Ini kuasa 2 tau. Belum kuasa 3. Sabar. Kuasa 3 dia jadi kuasa 3, cerita dia jadi lain. Okey. Jadi benda yang penting kita kena tahu kuasa 3 pula. Macam mana kuasa 3? Bila kuasa 3 yang wujud nanti akan jadi X tambah delta X kuasa 3 lah. Okey? Kuasa 3. Jadi kalau boleh kamu hafal je. Kalau tak hafal kacau juga. Kalau hafal senang. Macam mana cerita kuasa 3? Okey? Kuasa 3 saya buat basic. Kita dah ada kuasa 2 kat atas. Saya guna konsep yang mana kuasa 3 adalah sama dengan X tambah delta X darab dengan yang kuasa 2 ni. Tapi dalam exam maksudnya kalau kamu hafal ni tak payahlah tulis banyak. Kuasa 2. Okey?
untuk memudahkan penampakan entiti. Penampakan entiti pula. Boleh jam kan? Saya akan tukar binatang ni menjadi H. H. Dia bagi nampak entiti dia sikit. Kalau delta kamu, benda cikgu tak nampak entiti dia. Tak nampak cerita dia. Tukar kejap. Okay. Jadi baru kita nampak cerita dia. Jadi kita akan expand benda ni. X expand ni akan dapat X kuasa 3 campur 2X kuasa 2H. Ni masuk. Okay. Kemudian dia pergi belakang pula. Campur dengan X H kuasa 2. Okay. H bila masuk. H masuk akan jadi apa? X kuasa 2H. Campur dengan 2X H kuasa 2. Campur dengan H kuasa 3. Kau nampak dia punya berjela dia. Wah. Kan? Tapi dia ada geng. Dia ada geng. Dia hafal geng ni. Yang kamu kena hafal, kalau buat macam ni, kalau lupa buat macam ni. Kalau hafal senang. Jawapan kita untuk ni adalah X kuasa 3 campur dengan 3X kuasa 2H. Okay. Campur dengan 3. Yang ni tadi X kuasa 2. Sekarang H kuasa 2 pula. X. Campur H kuasa 3. Itu cerita dia. Jadi, macam mana nak hafal cikgu? Macam mana nak hafal? Kita satu patah balik. Macam mana nak hafal? Okay. Yang pertama, kalau X tambah H kuasa 2. Saya pakai H dah senang. Bagi nampak sikit. Yang ini kamu dah hafal. X kuasa 2 campur 2XH. Campur H kuasa 2. Nampak? Kuasa 2 kiri, kuasa 2 kanan. Kan? Kalau X campur H kuasa 3, dia akan jadi 4 orang tau. Yang ni 3 orang. Dia naik kuasa dia 4. Dia naik 4, 5 jadi. Dia berkembang cerita dia. Tapi macam mana? Depan dulu. X kuasa 3. H kuasa 3. Semua positif. Okay. Siapa duduk kat tengah ni? Yang kat tengah ni 3. Ni. 3 darab 2 ekor ni. 3XH. 3XH. Nampak? Kemudian kita kena letak kuasa 2. Mula-mula kita letak kuasa 2 dekat X. Kemudian kita letak kuasa 2 dekat H. Dah. Itu cara tulis dia. Saya ulang sekali lagi. Macam mana kalau kuasa 3? X kuasa 3. H kuasa 3. Nampak? Kemudian kamu buat apa? 3XH. 3XH. Kuasa 2 yang pertama letak dekat X. Kuasa 2 kedua dekat H. 10 kali kau ulang kau dah masuk kau letak. Nanti kau masuk matrik, kau masuk universiti, jumpa lagi sekali benda ni kau dah hafal lah. Apa benda yang menyebabkan apa? Kuasa 3. Okey? Jom kita tengok. Kenapa? Apa guna dia cikgu? Guna dia adalah untuk soalan F. Tengok soalan F kau. Apa cerita soalan F kau ni? Panjang cerita F ni. Okey. Tengok soalan F dia siapa dia bagi ni? 2X kuasa 3. Jom. Y sama dengan 2X kuasa 3. Okey. Kamu boleh buat kaedah dia. Yang pertama, saya beritahu syarat dia apa? Y tambah delta Y. Sama dengan 2 buka kurungan X saja yang terlibat. X tambah delta X kuasa 3. Kemudian potong Y pergi sebelah, tolak Y. Okey. Sekarang kita dah boleh apa? Substitute. Kita akan dapat situ. Delta Y sama dengan ni 2 buka kurungan tolak 2X kuasa 3. Okey, kat sini siapa yang kita belajar kembangan tadi? Siapa? X kuasa 3. Delta X kuasa 3. Bila buat delta yang ada jam sikit tu. Tambah dengan 3X delta X tambah
3, Allah tak muat. Sekejap, saya padam. Tak cukup. Ujung ni lagi. Delta Y sama dengan 2. Buka. X kuasa 3 campur dengan 3X delta X campur 3X delta X campur delta X kuasa 3 tolak dengan 2X kuasa 3. Yang ini mula-mula kita letak kuasa 2 dekat X, kemudian kuasa 2 dekat delta X. Kaedah dia cara dia lah. Kan? Yang ni saya tutup dulu. Saya tak expand. Okay. Lepas tu kita expand tengok apa jadi. Delta Y akan jadi 2X kuasa 3 campur 6X kuasa 2 delta X campur 6X delta X kuasa 2 campur 2 delta X kuasa 3. Ni mati Tolak 2X kuasa 3 potong. Jalan kerja prinsip pertama ni. Okey. Jadi kemudian apa? Per dengan delta X, per dengan delta X, per dengan delta X, per dengan delta X. Setiap orang kena per. Apa yang tinggal? 6X kuasa 2 tambah 6X delta X. Yang ini campur 2 delta X kuasa 2. Dia tak ada masalah. Sebab dia orang ni, bila kita buat had, dy dx sama dengan had delta X menghampiri kosong. Kita masukkan soalan dulu. 6X kuasa 2 campur 6X delta X campur 2 delta X kuasa 2 ni. Bila ni kosong habis. Yang tinggal apa? 6X kuasa 2. Itu saja yang tinggal. Okay? Yang tu yang kita belajar dekat seterusnya nanti. Formula. Formula belajar ni tak terus dapat ni. Terus direct. Boleh faham? Panjang kan? Boleh nangis kan? Dah hafal belum kuasa 3? Kuasa 3 tu kalau dah hafal senang. Okey. Sekarang saya tunjukkan formula. Kamu ingat tadi ada formula kan? Satu lagi kan? Macam mana formula tu guna? Formula tu lagi senang lah cerita dia kalau pakai formula. Cuma kena tahu dua-dua kaedah lah. Takut nanti dia minta. Dia minta kacau. Kan? Okey. Formula kita ni. Formula kita adalah dy dx sama dengan had delta x menghampiri kosong yang pakai formula f x tambah delta x tolak fx per dengan delta x. Okey, apa saya nak buat kat sini? Saya nak tukar dia punya simbol semua. Saya tukar mamat ni, saya tukar jadi f prime x. F prime x pula. F prime x. Itu simbol untuk dy dx juga. Kan? Sama dengan had delta x, saya tukar jadi h tadi. Supaya tak pening. H. Jadi kat sini akan jadi apa? F x tambah h tolak fx per dengan h. Formula tu kita tukar. Bagi benda yang senang kita tulis sikit. Nampak? Jom kita tengok. Contoh saya ambil. Kita ambil kat sini. Kat sini saya ambil nombor apa tadi? G. G. Padam ni. Untuk G, Y sama dengan 1/2 X kuasa 2. Okey. Apa saya buat kat sini? Yang pertama, saya tukar benda ni menjadi Fx. 1/2 X kuasa 2. Itu yang pertama. Yang kedua, saya buat kat bawah tu, apakah Fx campur H? Fx campur H adalah sama dengan 1/2 X campur H kuasa 2. Fungsi. Kan? Yang ini kita boleh
Expand. Kita dah belajar tadi. Expand akan dapat 1/2 X kuasa 2 campur 2XH campur H kuasa 2. Okey. Sekarang masukkan ke dalam formula. Oleh sebab itu, F prime X ataupun dy dx, dia akan jadi had H menghampiri kosong. Okey. Siapa? Yang ini dulu. Tulis formula dulu. F X campur H tolak Fx bahagi H. Masukkan. Dia senang apa? Kita dah tukar delta tu jadi H. Tu memudahkan cerita. Sikit je memudahkan. Yang ini siapa ni? Ni. Okay, masuk. Benda yang sama je pun. 1/2 X kuasa 2 campur XH campur 1/2 H kuasa 2. Lepas tu tolak 1/2 X kuasa 2 per dengan apa? H. Sama, cerita dia sama. Benda yang sama je. Kan? Iaitu yang ini potong. Kan? Yang ini kita dah boleh potong H. Yang tinggal apa? Had H menghampiri kosong. Yang tinggal adalah X campur 1/2 H. 1/2 H ni bahagi H. Okey. Jadi kita akan dapat apa jawapan akhir kita? Dapatlah bila H masuk kosong yang tinggal apa? X sahaja. Nampak? Ini kalau guna formula. Tapi sebenarnya saya suka yang tadi lagi. Cara yang tadi. Dia buat relax satu. Tapi boleh tak yang tadi pun kalau kamu pening tengok delta tu, kau tukar je delta tu menjadi apa? H. Okey? Itu cara untuk melansaikan kepeningan. Melansaikan kepeningan. Jom kita tengok soalan sebelah. Boleh? Nombor 2. Nombor 2 kat sini, soalan dia diberi Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak X campur 7. Tengok soalan dia. Cari dy dx dengan prinsip pertama. Jangan kau pergi buat pakai formula Isyraq. Kacau cerita dia. Dia bagi jelas. Kena pakai apa? Prinsip pertama. Lepas tu kau tengok formula markah tepi dia. Biasanya kalau soalan macam ni, dia bagi markah dia sama ada 3 ataupun 4 markah. Problem dia kat sini, tadi kita buat semua X 1 je ada. Sekarang X dah beranak jadi 2. Okey? Jom. Kamu nak pakai formula, saya pakai biasa lah kan? Okay, pakai biasa lah. Apa formula kita? Dy dx sama dengan had delta X menghampiri kosong delta Y per delta X. Ini saya pakai yang ni lah. Okey. Cuma yang ini dia kacau bila tulis delta tu lah kacau sikit. Dia confuse sikit apa. Tengok. Wish, awak pen saya habis semua. Dahsyat buat soalan ni. Okey. Yang pertama, tambah delta Y sebelah kiri. Tambah delta Y sama dengan tambah delta X pada setiap X. 2. X tambah delta X kuasa 2 tolak X tambah delta X campur 7. Itu step yang pertama. Kamu dah ingat step tadi kan? Okey. Apa step kedua? Potong Y. Bila bawa Y, kamu dah tahu Y itu siapa kan? Boleh tulis terus je. 2X kuasa 2 tolak X campur 7. Bawa terus saja. Nampak? Lepas tu saya dah boleh apa? Expand bawah dia. Yang tinggal apa kat sini? Delta Y. Saya expand ni.
2x kuasa 2 campur 2x delta x campur delta x. Perhatikan. Saya selalu letak ni kurungan kuasa 2. Tolak x, tolak delta x. Nampak? Dia negatif masuk. Okey? Campur 7. Tolak 2x kuasa 2. Campur x. Tolak 7. Okey? Kat sini saya dah nampak cerita dia. Pertama, saya akan matikan apa? 2x kuasa 2 mati. Dengan ni. Bom. Okey? Kemudian tolak x campur x mati. Okey? Campur 7, tolak 7 mati. Okey? Apa yang tinggal? Yang tinggal adalah 2 kali 2, 4x delta x campur 2 delta x kuasa 2 tolak delta x habis. Okey? Next step. Per delta x, per delta x, per delta x, per delta x. Okey, apa akan jadi? Ni 4x. Yang ini 2 delta x. Ni tolak 1. Masukkan. Oleh sebab itu dy dx sama dengan had delta x menghampiri kosong. 4x campur 2 delta x tolak 1. Jawapan kita akan dapat apa? Dia akan masuk sini hilang. Yang tinggal 4x tolak 1. Boleh ikut ke ni? Boleh? Boleh go. Boleh Yang lain boleh ke? Boleh. Boleh Cuba try. Nombor 3. Cuba nombor 3. Padam ni saya tinggal kejap. Contoh lebih kurang kamu cuba buat nombor 3. Cari fungsi kecerunan. Dengan prinsip pertama. Bagi lengkung y sama dengan 3 campur x tolak x kuasa 2. Untuk pengetahuan kamu, fungsi kecerunan adalah dy dx. Soalan sama je sebenarnya. Tapi ayat dia tanya. Cara ayat tanya. Okay, cuba buat sekejap. Bateri. Okay. Bila kita adjust formula, kita boleh tukar formula ni kejap. Kita jadikan had h menghampiri kosong. Yang ni kita jadilah delta y per h. Sama cerita dia. Jadi kurang kita nak tulis benda ni yang pening ni. Benda ni delta x tu je. Kita boleh tukar kejap formula tu. Boleh adjust. Contoh boleh kita adjust. Bukan kita tak tukar formula sama. Kita adjust cara tulis saja. Contoh, terus saya boleh buat kat sini. Saya terus buat yang pertama, y tambah delta y sama dengan 3 tambah, yang ni saya pakai apa? X tambah h. Sebab kita dah pakai ni. Kita tukar kejap. Tolak dengan, supaya senang tulis je. Yang ni, x tambah h kuasa 2. Untuk memudahkan tulis.
Yang ini potong Y ni pergi sebelah, tolak Y. Okey, tulis semula delta Y sama dengan 3 tambah dengan, yang ini tak ada masalah. Kan? X tambah dengan H kat situ. No problem. Tolak dengan, yang ini kena expand dulu. X kuasa 2 tambah 2HX campur H kuasa 2 tolak Y pula. Ramai-ramai ni. 3 campur X tolak X kuasa 2. Panjang kan? Sampai ujung. Okey. Dan kamu akan nampak benda ni. Saya akan buat. Saya expand ni 3 campur X campur H tolak X kuasa 2 tolak 2HX tolak H kuasa 2 tolak 3 tolak X campur X kuasa 2. Kita potong. Ni. Ini. Dengan ini dengan ini. Biasanya dia akan matilah. Kan? Yang tinggalnya apa? Yang tinggalnya adalah H tolak 2HX tolak H kuasa 2. Sebelah sini delta Y. Formula seterusnya per dengan H. Per H, per H, per H. Kan? Yang tinggal apa? 1 tolak 2X. Tolak dengan H. Oleh sebab itu, dy dx sama dengan had H menghampiri kosong. 1 tolak 2X tolak H. Dapatlah H yang efek. Siap. Dia senang tulis sikit sebab dia pakai 1 huruf. Kalau delta X dia pakai 2 huruf. Yang tu dia jadi kadang-kadang pening sikit. Kan? Senang kan dengan ni. Tapi kalau kamu nak pakai ni dalam exam, biasanya saya akan cadangkan pelajar pergi tulis formula ni yang kita ubah. Ubah maksudnya kita akan buat divide X ni, kita tukar. Biar jadi ni kejap. Itu kita buat. Terus saja. Sama juga cerita dia, masih lagi cerita pasal apa? Prinsip pertama. Boleh Boleh dengar ke? Boleh cikgu, boleh. Saya beritahu tak dengar. Okey. Okey. Jadi untuk hari ni yang saya target nak ajar kamu hari ni habis dah. Kan? Jadi kita ada masa sikit lagi, saya akan sentuh sikit tentang formula saja. Pengenalan teruslah. Lepas tu kita stop sini dulu. Dapat formula yang tadi kamu tengok Ishraq bagi tahu formula apa semua tu, itu formula penting tu untuk pembezaan. Okey. Jadi yang pertama, formula dia adalah terbitan pertama. Kita panggil dia terbitan. Terbitan pertama. Okey. Terbitan pertama ni juga kadang-kadang nama dia dipanggil juga apa tadi? Fungsi kecerunan. Dua-dua ni adalah apa? Dy dx. Jadi jika Y sama dengan AX kuasa N, formula dia, maka dy dx adalah sama dengan darab depan tolak 1. Formula dia apa? Darab depan tolak 1. Itu cerita dia. Darab depan tolak 1. Ni formula dia. Kalau kamu tengok dalam buku, dia bagi formula ni. Tapi yang kita kena ingat sedang sekali apa? Darab depan tolak 1. Contoh, Y sama dengan 3X kuasa 4. Kalau buat prinsip pertama, nangis. Tadi kuasa 3, ni kuasa 4 pula, nangis. Kan? Yang ini terus. Darab depan tolak 1. Apa jadi? Dy dx sama dengan 12X kuasa 3. Itu kita panggil formula darab depan. Buatlah banyak-banyak pun. Contoh, kita bagi Y sama dengan 5X kuasa 3 tolak 4X campur 1. Kita buat dy dx. Setiap seorang kita buat. Yang ini darab depan 15. Tolak 1 tinggal 2. Yang ini darab depan 4 saja.
tolak kosong, tak payah. Yang tak ada X tak payah. Pembezaan tak terlibat pada orang yang tak ada X. Saya bagi yang tak ada X tak payah, kosong. Okey, yang ni yang senang. Okey, bila dia masuk satu lagi, dia masuk melibatkan, bila dah senang, dia nak bagi susah juga. Dah hafal formula ni, dia nak bagi susah juga. Dia nak bagi pening juga. Dia jadi apa? Nombor satu, dia bagi kuasa negatif. Kuasa negatif. Apa jadi kalau kuasa negatif? Contoh, Y sama dengan 3/2 X kuasa 5. Soalan suruh cari apa? dy dx. Dy dx. Okey, apa kita buat? Sebelum kita buat dy dx, kita naikkan dulu X ke atas. Jangan 2 naik, X saja naik. Unknown saja yang naik. Jadi kita akan darjah kat situ adalah Y sama dengan 3. 3 saya macam tu pula. 3X kuasa negatif 5/2. X saja naik. Baru kita buat dy dx. Apa formula dy dx? Dy dx sama je. Dia darab depan, tolak 1. 2 defect. Tak ada kaitan. Salin je. Jadi kita akan dapat kat sini negatif 15. X kuasa negatif 6. Per dengan 2. Okey. Nak bagi cantik, yang kuasa negatif turun balik. Nak bagi cantik. Per 2X kuasa 6. Cantiklah jawapan sikit. Ini dia adjust. Dia kata, dia buat pula cerita dia bagi kuasa negatif. Nampak? Tadi, kuasa dia melibatkan positif, senang. Mula-mula prinsip pertama, susah. Dapat formula dah rasa senang. Dia bagi kuasa negatif. Bila kamu buat 2-3 kali kuasa negatif, kamu buat naik dulu, bawa macam biasa, kamu pun akan rasa dah senang. Patutnya kan? Dia tambah pula cerita punca kuasa pula. Punca kuasa. Dia adjust. Tak puas hati, tetap tak puas hati. Kan? Macam mana kalau Y sama dengan punca kuasa 2X. Contoh. Okey. Punca kuasa 2X. Saya ambil punca kuasa X dulu lah. X sudah lah. Ni dululah. Pening ada 2. Okey. Macam mana nak buat? Sama kat cerita dia. Dy dx. Sama dengan tak tahu. Okey. Langkah pertama. Tukarkan ni kepada Y sama dengan X kuasa 1/2. Jadi dah pakai formula kita lah. Dy dx sama dengan darab depan tolak 1. Sama. Bila darab depan akan dapat apa? 1/2 X kuasa negatif 1/2. Nampak? Jadi nak bagi cantik macam mana? Negatif 1/2 turun bawah. Dapat jawapan dia 1/2 punca kuasa 2X. Ni jawapan. Nampak? Yang tu kena tahu ni. Sikit tambah. Okey? InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Hari ni kita habis awal sikit lah. Saya pun kena urus anak-anak saya kejap. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap kamu semua dapat faham apa yang kita belajar hari ni. Untuk prinsip pertama, cuba buat latihan sikit. Kalau tidak lupa tu kacau. Yang panjang-panjang ni kalau tidak lupa. Dalam exam yang tu akan tolong. Banyak markah juga tu. Dan ramai yang tinggal. Kamu jangan tinggal. Okey? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita jumpa lagi minggu depan. Teruskan usaha. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih. Cikgu. Sama. Cikgu. Okey. Boleh? Nampak ke? Kristina dapat ke Kristina? Boleh faham? Boleh Kita jumpa lagi minggu depan InsyaAllah.